lagi khurafat. Kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW memang memerangi khurafat yang ada di zaman jahiliyah. Antara satu hadis yang masyhur, Nabi SAW sebut, la adwa wala tiyarata wala safara wala hamata. Dalam hadis atau kama qala Imam Bukhari, Muslim juga meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama lafaznya. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada jangkitan. Ulama beza pendapat lah. Memang ada yang menafikan jangkitan 100%, memakai pada zahir hadis, tetapi hari ini saintifik membuktikan yang penyakit ni memang berjangkit, tetapi jangkitan tu dengan izin Allah. Kerana ada je orang yang duduk sebelah-sebelah tak berjangkit. Dan benda ni berlaku dalam hidup saya lah, kan. Dulu saya cerita kan, saya kena COVID. Takut tak? Sekarang dah sihat lah kan. Saya balik daripada US, dapat jemputan seminar pergi ke Los Angeles. Balik-balik tu saya positif. Saya pergi tu dengan isteri, dan saya rasa positif tu masa dekat dalam kapal terbang saya dah positif dah, sebab saya demam dalam kapal terbang tu kan. Saya dah minta ubat dah. Jadi duduk sebelah isteri, malam tu dah demam, belum lagi buat saliva test. Sebab ngantuk sangat, saya tidur dulu. Tidur satu selimut dengan isteri, duduk sebelah. Saya dah demam dah masa tu. Tapi bila buat test, saliva test, saya positif, dia negatif. Sampai ke sudah dia negatif. Kita kata betul, COVID tu berjangkit, tapi jangkitan tu dengan izin Allah. Maksudnya ada waktu-waktu Allah Ta'ala tak izin jangkit, tak jangkit. So saya selamat lah walaupun duduk sebelah. Dah selamat insyaAllah. Sekarang dah sihat dah kan, Alhamdulillah. Cuma apa yang Nabi SAW sebut tu, la adwa, tidak ada jangkitan tu, maksudnya tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Kemudian Nabi SAW kata wala tiyarah, tidak ada kepercayaan kepada burung-burung yang dipercayai oleh orang jahiliyah sebagai petanda membawa sial atau kebaikan dengan hanya melihat burung. Kan ada satu riwayat Nabi kata aqirut tayra ala makinatiha wa ala aukariha, letakkan burung tu, biarkan burung tu berada di sarang, jangan duk tengok burung terbang belah mana untuk menentukan nasib kita. Nabi SAW tak suka kepercayaan karut ini diteruskan, kerana ia menggalakkan kepada pembodohan. Percaya pada benda ni membodohkan diri. Sama jugalah macam tilik nasib, dilarang oleh agama. Sebab apa? Sebab benda ni membodohkan diri. Dulu saya berulang daripada Kuala Lumpur ke UPSI. Saya kerja di UPSI dulu. Bila tengah-tengah dalam perjalanan tu, dekat satu kawasan tu, dekat Kuala Kubu Baru tu, ada orang tilik nasib. Dia buat khidmat tilik nasib. Ada orang pergi tilik nasib. Orang yang bijak, dia akan kata, kalau kau pandai tilik nasib, kau mesti tilik nasib kau dulu. Mesti kau akan jadi kaya macam Elon Musk. Tapi tak kaya juga. Jadi dia mengajar manusia satu benda yang membodohkan diri, kan, yang membodohkan diri. Maka sebab itu Nabi SAW kata wala tiyarah wala safar, tidak ada kepercayaan sial pada bulan Safar, menurut salah satu daripada tafsiran. Kerana orang Arab zaman jahiliyah ada percaya bulan Safar ni bulan bawa sial. Tapi benda ni bukan hanya di zaman jahiliyah, dibawa ke zaman sekarang, dan kita dah berjaya buang. Ada pula ustaz nak bangkitkan balik. Jadi tanggungjawab kita apa? Kita kena sebutlah apa yang Nabi sebut. Kan ada juga orang kata kat saya, dia kata, alah ustaz, kita ni orang Islam tak payah gaduh-gaduh lah kan, kita kena bersatu. Kita gaduh-gaduh ni, orang bukan Islam tepuk tangan. Saya tak rela agama Islam dikaitkan dengan kebodohan. Nak bersatu boleh, tapi di atas dasar kebenaran. Kalau di atas dasar kebodohan, tak payah bersatu pun tak apalah. Kita nak jadikan awak cerdik, kan? Sebab Nabi SAW juga lawan benda ni. Wala safara wala hamah, dan tidak ada kepercayaan hamah. Hamah ni orang jahiliah percaya kalau ada orang yang dibunuh akan keluar binatang daripada kepala dia selagi mana tak dituntut bela. Maka sebab itu orang Arab zaman dulu mereka berdendam tu lama sangat, walaupun sampai beratus tahun, kerana mereka percaya kalau tak dituntut bela akan berlaku sesuatu yang tak baik pada mayat tersebut. Jadi ini perkara yang diajar oleh agama, lawan khurafah, lawan benda-benda yang membodohkan. Dan benda ni masih berlaku dalam masyarakat. Zaman dulu mungkin kita dengar, kita ketawa, duduk atas bantal boleh jadi bisul umpamanya. Kita ketawa dengar, oh benda tu tak betul lah ustaz, kan, makan kepala ikan boleh lupa, kan. Dia kata, saya makan kepala ikan ustaz, saya lupa. Ada orang dia makan kepala ikan, dia tak lupa.
Kerana kadang-kadang benda yang lupa tak lupa ni bukan makan pasal Allah makan kepala ikan tu. Masalahnya kau tak mengulang memang lupa lah kan. Persaingan bisnes pun boleh jadi juga. Ataupun persaingan siapa nak makan kepala tu. Kan. Zaman kecil-kecil dulu saya pun ada juga kena tipu jugalah dengan orang tua. Dia kata kamu tak sunat lagi kan, jangan makan pedai ayam, nanti lihat, potong lihat. Sampai kesudah aku percaya kan. Tapi kawan saya yang sunat sama, dia makan je semua benda, elok juga putus, okey je. Akhirnya kita percaya ada benda-benda dalam masyarakat ni yang khurafat, yang tidak ada asal. Orang nak kahwin baling baju atas atap, nak orang kata apa, tak nak bagi hujan turun kan. Tapi semua benda-benda ni kita mudah nak buang sebab yang sebarkan benda ni bukan ustaz. Tapi bila mana ustaz ada follower ramai, pakai serban, menyebarkan satu benda yang tak betul, yang khurafah, kita kena lawan lah. Kerana ulama hadis zaman dulu, mereka sekali-kali tidak akan membiarkan perkara yang tak benar disandarkan kepada agama. Bayyin amrahu linnas, jelaskan kepada manusia hakikat sebenar. Apa dia ni, macam mana dia ni, betul ke tidak perawi ni. Oleh kerana tu, kita dalam agama ni, bila kita nak mengajar sesuatu, pastikan sumber yang benar. Kalau tak, jangan cakap. Kerana semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya sekadar kita boleh kata hamba nakal je, tak boleh. Bukan hanya sekadar nakal, kita akan terbebas. Sebab apa? Sebab Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta kalau dia menyampaikan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak dulu. Jadi tanggungjawab kita pada agama ni, pertama, tak sebut melainkan apa yang kita tahu. Yang kedua, bila kita nampak ada kecurangan, ada benda yang orang nak masukkan dalam agama sedangkan ia bukan daripada agama, tanggungjawab kita untuk berjihad menentang perkara itu dengan lidah kita kalau kita mampu. Kalau dengan kuasa, kita pergilah. Kalau kita pemerintah, kita guna kuasa lah. Kalau tak, kita guna lidah, kita guna lisan. Kerana ini adalah kemungkaran. Orang-orang yang tak mampu, duduk diam lah, cukup tak reda dengan jiwa. Jadi ini tanggungjawab kita. Inilah pendirian Islam apabila kita sebut tentang khurafah. Wallahu a'lam.